Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nampak skrin? Okey. Doktor Kamarul. Ya. Saya minta maaf. Moderator John the way nak masuk. Tak apalah, dia join kemudian. Okey. Jadi tajuk yang saya akan bincangkan kali ini ialah sains pengkhianatan, ya. Sains pengkhianatan dan tumpuan pengkhianatan ini pada demokrasi lah, dalam sistem demokrasi. Kerana saya lihat perkara ni berlaku sejak daripada kita merdeka lagi dah, dan nampaknya tak ada siapa yang nak membincangkan perkara ini. Dan apa yang saya akan lakukan ialah supaya remind kita, ya, kerana kita akan ada election sebentar lagi di Melaka. So ini adalah pembentangan, ya, mengenai pengkhianatan, ya, pengkhianatan. Jadi ini adalah isu pengkhianatan dalam demokrasi, ya, dan tumpuannya adalah pada pilihan raya. Jadi baru-baru ni kita dapat announcement lah, kata Melaka akan memilih, di mana DUN Melaka dibubarkan dan puncanya pun samalah, pengkhianatan juga. Jadi memang ahli politik ni memang apa orang kata banyak pengkhianat lah. Recording in progress. Kita sebagai orang yang melihat, ya, keadaan perkara ni yang berlaku, ya, tidaklah harus diam, ya, kerana mereka decide, ya, untuk melakukan, ya, perkara ini dengan terbuka dan berani. Dan malanglah bagi kita umat Islam yang mengetahui perkara ini tetapi tidak menyebut sebarang atau memberi sebarang pandangan, ya. Jadi sebagai ahli sains, dan saya juga adalah seorang dakwah ahli harakah, merasakan bahawa perkara ini perlu kita bawakan. Jadi dan tambah pula dengan keadaan pemilihan yang akan dilakukan di Melaka dalam keadaan kita masih, ya, di dalam masalah COVID ini, dan disebabkan oleh beberapa orang yang tujuannya simple aja, nak mencari kedudukan, ya, dalam politik, ya, dan tujuan dia nak memerintah. Dan adakah rakyat itu tak penting sehingga kita benarkan, ya, perkara ini dilakukan dengan sewenang-wenangnya, ya, tanpa ada sebarang komen, ya. Jadi saya terpanggil untuk memberi pandangan, ya, mengenai perkara ini sebagai seorang ahli akademik dan juga sebagai seorang pendakwah. Raya ni kita dah decide, ya, as apa orang kata rakyat Malaysia, kita dah bersetuju, ya, bahawa kita akan membuat pemilihan, ya, terhadap pemerintah kita melalui pilihan raya. Jadi apa yang kita dapati sekarang ini ialah bila kita decide tersebut, ya, rakyat decide mengenai perkara ini, kita dapati bahawa ahli-ahli politik nampaknya menyalahgunakan, ya, kedudukan mereka. Ya, mungkin dah tiba masanya kita decide tak nak terima mereka, kerana mereka ni apa orang kata, saya rasa dah agak melampau lah dari sudut tersebut, ya. Okey, jadi pilihan negeri Melaka ini sebagaimana yang kita ketahui akan berlaku pada 20 Oktober ni, ya. Pada 8 November kita buat penamaan calon dan tempoh berkempennya selama 12 hari. Itu dari segi apa orang kata fakta-fakta saja, ya, tak ada apalah. Tapi cuma saya akan masukkan dalam fakta-fakta ini beberapa perkara yang terjadi, ya, yang apa orang kata kita masing-masing diam je. Orang tak tahu je. Tak ada siapa komen pun, tak banyak orang komen. Dan kalau kita lihat, ya, dari segi kewangan, ya, untuk melaksanakan pilihan raya negeri Melaka ni, lebih kurang
perlukan peruntukan sampai 46 juta. Jadi agak banyak ya. Kita bukanlah cakap sikit dia. Kalau bagi dekat kita semua orang ni 1 juta pun boleh bagi kat 46 orang. Kalau kita bagi lagi boleh kita bagi kat ramai orang ya. Just kerana 2-3 orang yang decide untuk apa orang kata mereka lah dipilih sebagai pemimpin dan mereka lakukan perkara ni. Jadi kita haraplah kalau boleh ya jangan lagi berlaku perkara ini. Dan masalahnya demokrasi ni, dalam sistem demokrasi ini kita elect mereka buat apa undang-undang, mereka buat semua ya. Dan kita pilih gitu sajalah. Lepas saja kita pilih, dia pun tak kenal kita lah. Rakyat ni ya, walaupun dalam demokrasi berarti rakyat yang menentukan ya ke mana harus pergi ya perjalanan negara. Okay. Semua jalan dulu. Okey, apa keunikan PRN Melaka ni ya? Apa ni unik dia ya? Kita dapati SOP pilihan raya yang paling ketat sekali ya. Paling ketat ya kalau kita tengok dari segi sejarah bermula daripada election yang pertama dulu ya. Kita dapati ini paling ketat sekali ya. Apa orang kata pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Abdul Ghani Saleh mengumumkan SOP untuk ini. Pertama, semua calon tak boleh yang bertanding tak boleh buat perhimpunan. Kempen secara bersemuka, ziarah rumah ke rumah dan tinjauan mesra. Semua ni tak boleh. Jadi kalau dia ikutkan, ni demokrasi apa ni? Dia pun kena menyorok semua. Very interesting apa orang kata apa nama SOP ni. Dan yang kedua, SOP itu membenarkan calon mengedarkan risalah saja ya. Maknanya kita balik kepada cara lama iaitu hanya hantar kertas pergi dekat rumah ke rumah menggunakan kenderaan bergerak seperti lori dan van yang diubah sesuai dengan pembesar suara untuk berkempen. Jadi itulah dia punya SOP. Dan yang ketiga keadaan ni apa orang kata tujuannya simple saja untuk minimumkan jumlah petugas tapi dari segi kosnya still tinggi 46 juta. Tak tahu ke mana pergi 46 juta tu kerana nak jaga 112 orang ni ke. Kerana kita ada juga pihak polis yang boleh ya melakukan perkara ini. Dan perkara seperti ini kadang kita tak tengok dari segi detailnya. Ya, kita hanya melihat dari segi berapa kos sahaja. Jadi apa yang kita lihat ya, lagi satu keunikan selain daripada SOP yang paling ketat sekali, apa yang kita pertama kali dalam sejarah ya, tak pernah lagi sejak daripada election ini saya sebagai orang akademik ni memang tertarik ni perkara ini. Kerajaan lawan kerajaan. Pernah kita orang kerajaan lawan orang kerajaan. Memang orang kata memang really dia testing our patience lah sebagai rakyat membenarkan perkara ini ya. Again tujuannya simple saja, mereka ingin nak jadi ketua. Jadi orang kata tak pernah jumpa lagi lah ketamakan yang sampai macam tu sekali. Jadi sepatutnya lah kita sebagai rakyat sepatutnya tak usah layan perkara ni ya, tetapi itulah perkara ini dah berlaku jadi pertama kalinya. Dan yang kedua ialah orang Melayu bergaduh nak rebut kuasa. Ni dia. Orang Melayu bergaduh among themselves. Bukannya orang lain. Dan kalau tengok, tak pernah dengar pun Lee Kuan Yew ke ataupun